Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke webinar iAquas kali ini. Webinar kali ini akan disampaikan oleh Encik Ahmad Anwar Zainal ataupun di kalangan kami, beliau lebih dikenali sebagai Encik Ani. Beliau akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua mengenai pembenihan ketam bunga spesies komersial untuk sumber pendapatan penternak kolam. Seperti mana yang kita semua faham bahawasanya ketam bunga ini mendapat permintaan yang tinggi di pasaran. Harga ketam bunga ini boleh mencecah di antara RM34 sehingga ke RM36 sekilogram. Justeru, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Encik Ani untuk menyampaikan perkongsian beliau mengenai pembenihan ketam bunga spesies komersial untuk sumber pendapatan peternak kolam. Cik Ani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator Dr. Farah di sana. Bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat bersama dalam webinar ini di atas tajuk pembenihan ketam bunga spesies komersial untuk sumber pendapatan peternak kolam. 1. Kenapa spesies ketam bunga atau swimming blue crab atau Portunus pelagicus menjadi pilihan tuan-tuan? Yang ini saja saya dah boleh menjawab satu soalan tadi daripada PPUIF Perak. Okey. Sebab yang pertama, seperti tuan-tuan sedia ketahui, Malaysia mempunyai stok ketam di laut yang semakin hari semakin berkurangan akibat tangkapan secara berlebihan dan tanpa kawalan. Ketam bunga ini juga mendapat permintaan yang tinggi di pasaran dan merupakan sumber pendapatan kepada nelayan dan peternak. Nombor 2 dia, jadi apakah peranan kami di iAquas? Kami di iAquas menyerajui proses pembenihan ini sebab kami mempunyai kelebihan, iaitu kami ada pakar rujukan seperti Prof. Dr. Aziz Arshad mempunyai kepakaran dalam bidang biologi perikanan dan juga Prof. Madia Dr. Muri Malina yang mahir dalam penyakit ikan. Serta kami juga ada tim teknikal dari pelbagai disiplin, dalam erti kata lain kami cukup terlatih dalam bidang ini, insya-Allah tuan-tuan. Kenapa juga iAquas? Sebab iAquas mempunyai kemudahan, tempat yang strategik dan berdekatan dengan laut. Jika kami ambil batu sebiji, kami campak ke tu sampai batu tu. Maksudnya punya dekat je kami dengan laut, memang tu jadi prioriti kami. Kami mempunyai kemudahan sebagai sebuah hatchery yang lengkap dengan fasiliti seperti kami ada lab zooplankton, phytoplankton dan kami mempunyai fasiliti yang lain seperti tangki dan sistem yang update. Kami juga yang paling penting adalah kami ada sokongan dari nelayan yang membekalkan induk yang berkualiti. Paling penting ni, kami ada penawaran dan permintaan dari pelbagai agensi swasta dan kerajaan. Maksud penawaran ni, kami ada benda iaitu benih ketam dan kami ada harapkan permintaan daripada pelbagai sektor seperti nelayan, seperti peserta kolam dan seperti agensi swasta yang lain. Siapa market kami? Market kami sudah tentu tuan-tuan. Tuan-tuan peternak kolam, agensi kerajaan dan swasta. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kami pernah diberi grant di OIF sebanyak RM50,000 bagi restocking semula 150,000 ekor hingga 200,000 ekor yang bertujuan untuk menambah populasi ketam di perairan pantai Port Dickson. Saya ingat lebih kurang dalam tahun 2020 sehingga sekarang. Kami pernah restocking benih di bawah grant swasta di merambung projek Forest City. Projek di Forest City ni, dia projek tebus guna tuan. Kami juga sedang menjalankan usaha sama dengan pihak Serandu untuk peternakan ketam dalam kolam yang dilapisi. HDPE, dia punya bottom ni tu, bagi tujuan penjualan dan grow out serta mendapatkan SOP peternakan yang sesuai. Maksud SOP ni, maksud kami sedang develop tata cara panduan menternak ketam dalam kolam. Besok tuan-tuan mudah. Tuan-tuan beli pada kami beserta dengan SOP macam mana nak menternak
spesies ketam tersebut dalam kolam. InsyaAllah coming soon tuan-tuan. Next, nombor 5. Kenapa tuan-tuan memilih kami? Sebab kami akan memastikan yang benih tuan-tuan dapat adalah benih yang low quality dengan harga yang kompetitif. InsyaAllah kami akan membantu tuan-tuan dengan memberi khidmat nasihat, bimbingan, bagaimana mencipta keuntungan, ilmu peternakan, sumber pendapatan dan pulangan dalam bentuk latihan. InsyaAllah tuan-tuan. Kami committed tuan-tuan. Kami committed dengan apa yang kami cakap, apa yang kami usulkan. InsyaAllah tuan-tuan. Bagaimana pula kami melakukan proses pembenahan? Ini bagi kat kami tuan. InsyaAllah kami boleh kami dapat latihan yang cukup. Asasnya adalah penggunaan probiotik dan makanan hidup seperti phytoplankton dan zooplankton. Ini kita cerita sikit bab macam mana kami melakukan pembenahan di hatchery. Kitaran hidup ketam bunga bermula dari zoya 1 hingga zoya 4, 12 hari tuan-tuan. Megalopa 4 hingga 6 hari, Crab Insta 2 hingga 3 hari, Crablet 21 hari hingga 30 hari. Ini semua adalah stage tuan-tuan pusingan kitaran hidup benih tersebut. Dan jika tuan-tuan dapat mengambil kami punya benih, tuan-tuan akan dapat menjual hasil-hasil tuan-tuan tu dalam tempoh 5 bulan. InsyaAllah tuan-tuan. Di sini juga saya sertakan jadual bagi pembinaan ketam mengikut peringkat zoya hingga crablet. Pada peringkat zoya 1 yang bermula daripada D di OC 1, kita bagi nano, keto dan rotifer. Pada Z2, kita bagi nano, keto dan rotifer. Nano dan keto ni adalah phyto. Rotifer ni adalah zoo. Begitu juga pada peringkat zoya 2, kita bagi plus lagi satu artemia pada peringkat tersebut sebab bukaan mulut yang sesuai benih ketam tersebut boleh menerima makanan yang lagi besar. InsyaAllah. Di zoya 3, kita add rotifer, artemia dan artemia. Serta di zoya 4, artemia besar, megalopa, artemia aldot. Begitu juga dengan sedikit pellet permulaan. Pada peringkat megalopa, kita dah ajar bagi makan pellet supaya megalopa ataupun crablet ni dia boleh terima makanan pellet yang tuan-tuan bagi dekat dalam kolam nanti. Okey. Crab Insta kita bagi crablet, pellet dan ikan baja. Dan saya juga tuan-tuan ingin secara berkongsi dengan tuan-tuan parameter kualiti air bagi pembenihan ketam. Kita ni pembenihan kualiti air yang kita buat dalam hatchery. Suhu kaedah optimum dia suhu 27 hingga 30 darjah Celsius. pH dia 6.5 hingga 8. Salinity 28 hingga 30 ppm. Ammonia dia daripada 0 hingga 2 ppm. Di sini, ni dah ujung-ujung tuan-tuan. Dah ujung-ujung, nombor 9-nya saya ingin berkongsi harapan Aquas agar segenap lapisan masyarakat mempunyai nilai-nilai murni. Susah tuan-tuan buat benih ketam ni, tapi insyaAllah sekarang dah sedap. Contohnya kepada nelayan. Lakukanlah penangkapan secara bermusim. Melepaskan semula ketam betina yang bertelur dan yang bersaiz kecil. Jangan ambil tuan-tuan. Bagi pihak kerajaan, dan ini paling penting tuan-tuan, ini yang kita nak dengar. Kita suggestkan pada pihak kerajaan, kita kawal penangkapan agar tiada berlaku penangkapan secara berlebihan. Minta kerajaan tuan-tuan, minta kerajaan menyediakan dana kelangsungan usaha pengeluaran dan dari pembenihan hingga grow out. Daripada A tu sehingga Z tu kita minta kalau ada dana tersebut. Kalau tak silap, kalau DOF ada add benda ni, cantik biar orang dengar. Memberi insentif kepada peternak selepas pengeluaran hasil. Maksudnya kalau 1000 ekor benih ikan ketam yang dikeluar, kita minta 1 kilo katakanlah dapat 1 sen ataupun 2 sen. Cukup, itu insentif namanya. Di sini tuan-tuan, saya ingin menyeru kepada semua peternak agar ambillah peluang menjadikan peternakan ketam sebagai sumber pendapatan baru. Saya juga menyarankan peternak sekalian menggilirkan ternakan dalam kolam. Maksudnya menggilirkan ni, katalah dalam 1 tahun tu ada 3 pusingan.
Pusingan pertama tu buat bernamir, pusingan kedua tu buat ketam, pusingan ketiga tu buat balik bernamir. Sebelum saya mengakhiri webinar ni, saya sekali lagi mengambil kesempatan untuk merakamkan jutaan penghargaan kepada semua yang terlibat. Tadi saya serah semula kepada Dr. Farah. Untuk selanjutnya, sebelum itu, terimalah serangkap pantun untuk menutup majlis. Banyak keluk ke penarik, elok tumbuh pohon ku ini, dan elok bawalah balik, dan tak elok tinggallah di sini. Di atas dahan, burung tempua, melihat usaha di tepi pergi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. InsyaAllah tuan-tuan, apa-apa hal nanti kontak kami di Airkuas. Okay. Saya serahkan kepada Dr. Farah untuk sesi jawab dan saya serahkan. Doktor? Okey Cik Ani, terima kasih Cik Ani di atas perkongsian yang sangat informatif sebentar tadi. Jadi sekarang kita buka kepada sesi soal jawab. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada soalan bolehlah paste di chat box kami. Okey. Cik Ani, ini ada satu soalan daripada Mr. Chan. Selamat pagi, sekejap ya, soalan dia. Ketam bunga spesiesnya yang mana satu atau ada beberapa spesies? Sorry, kenapa? Okey, Mr. Chan daripada PPN Perak. Daripada PPN Perak. Untuk menjawab soalan ni, Mr. Chan, selamat pagi Mr. Chan. Dekat di Airkuas kita telah lama buat spesies Potinus pelagicus. Dekat sini kita panggil ketam, nama lokal dia kita panggil ketam renjong, ketam biru ataupun ketam bunga. Potinus pelagicus. Nanti saya akan susul dengan Mr. Chan untuk hantar gambar spesies dan sebagainya kepada Mr. Chan untuk lebih lanjutnya. Cuma kita belum lagi buat spesies-spesies lain sebab kita mudah untuk mendapat induk Potinus ni ataupun ketam bunga ni daripada nelayan sekitar sini. Jadi insyaAllah kalau ada permintaan dan atas spesies lain, contohnya bukan setakat Potinus, kita pergi kepada sampai sila serata, sila mereka, maksudnya sampai kita nak buat ketam bakau dan apa juga ketam. InsyaAllah tuan-tuan. Terima kasih Mr. Chan. Okey Mr. Chan, harap Mr. Chan jelas dengan pernyataan daripada Cik Ani sebentar tadi. Kemudian kita ada soalan seterusnya daripada Nur Farhah Jasmine. Assalamualaikum Cik Anwar, saya ingin bertanya, adakah sebelum ini pihak Airkuas melakukan usaha sama menternak ketam dalam kolam tanah? Soalan dia, pernah tak buat kolam tanah? Nur Farhah Jasmine, macam familiar nama dia ni, macam mana sorry kenal. Okey, untuk menjawab soalan ini, dan soalan tanya adakah Airkuas pernah melakukan usaha sama menternak ketam dalam kolam tanah. Okey, saya sharekan video ni kalau tuan-tuan boleh tengok. Okey, cantik kan video ni. Video ni saya ambil ketika kita orang ada join dengan satu peternak, tu Prof Aziz tu, pakar kita tu. Pakar biologi perikanan. Dia yang memulakan ni. Okey, kita dah adakan usaha sama dengan nelayan peternak di kolam Kuala Muda Kedah. Saya ingat lebih kurang dalam tahun 2019 hingga harvest ni 2020 dah silap. Kan, itulah bukti bahawa kami pernah melakukan throw out di sana. Itu dia kata. Nanti kalau nak info lebih lanjut, dan sila berhubung dengan pihak penyusunan kami di Airkuas dan di email kepada Prof Aziz. InsyaAllah dia akan layan tuan kepada Dr. Muni selaku ketua lab kita orang. Okay, Farah. Ada lagi Dr. Kita ada lagi sikit soalan Cik Ani, nanti kita buka lagi. Soalan seterusnya ialah daripada Najmi Adwa daripada Terengganu.
Dia tanya, apa beza spesies ketam ini dengan ketam nipah? Dari segi survival rate benih crablet, bolehkah capai SR 40% ke atas? Oh, ini macam familiar je. Familiar agak Allah ni, dengan jenis adwa ni. Macam dah lama berkecimpung dalam bidang ekokultur ni. Boleh create soalan macam ni, create soalan yang baik ni. Beza dia. Okay. Kalau nak cerita, kita nak cerita pasal survival rate, perbezaan dia tu di antara ketam bunga dengan ketam bakau. Soalan dia lebih kurang gitu kot. Jadi perbezaan dia, kita ada sedikit teknikal, kita belum lagi buat pembenihan ketam nipah ni. Tapi ketam opportunis ni, ketam bunga ni, kita dah berjaya, dah buat insyaAllah. Dengan survival rate dia lebih kurang dalam 30% sahaja paling tinggi kita buat. Sebab dia ada satu sebelum molting date, molting period tu kita tak lepas lagi kita punya technical tu. Tapi insyaAllah daripada sehari ke sehari kita telah build up kita punya sistem, kita punya technical untuk mencapai lagi percentage yang lagi menarik insyaAllah. Tapi kepada si Najmi tu insyaAllah kan kita dalam ke arah tu untuk membuat pelbagai jenis benih, terutama benih ketam untuk income air kuas. Okay, Nazli. Dah? Ada lagi? Okey Cik Ani, kita buka lagi 2 soalan. Boleh Cik Ani? 4 pun boleh je. Oh, okey. Okey Cik Ani. Okey, kita ada soalan daripada Fikrul Syadiah. Dia tanya, apakah contoh penggiliran penternakan kolam yang boleh dijalankan? Ini menarik. Menarik betul. Ini menarik ni. Saya nak cerita pasal penggiliran penternakan kolam yang boleh dijalankan. Di sini, kan? Katalah dalam 1 tahun tu kita ada 3 pusingan giliran bulan 4, pusingan pertama tu 4 bulan ada 12 bulan. Pusingan yang pertama tu 4 bulan tu ternak lah bername. Circle yang kedua tu ternak ketam, circle yang ketiga tu balik bername. Tapi kita ada satu lagi yang kita nak war-warkan, kita nak upkan pada Cik Fikrul Syadiah ni. Bukan setakat penggiliran, kita nak policulture. Policulture ni maksudnya kita ternak ketam bersama dengan spesies lain. Contohnya ketam dengan Carepa litifera. Carepa litifera ni yang latok ke? Latok ni. Itu maksudnya sumber daging daripada ketam, sumber sayur-sayuran ni daripada latok. InsyaAllah dua-dua benda tu asasnya ada dekat air aqua. Cuma tunggu. Ini surprise untuk tuan-tuan. Untuk siapa ni? Fikrul Syadiah. Terima kasih Fikrul. Ada lagi? Ada lagi Cik Ani. Soalan daripada Encik Ahmad Ujang. Soalan dia, bolehkah ketam ini diternak dalam kolam air tawar? Okey, sini Cik Ahmad Ujang. Jawapannya tidak. Tetapi kalau ketam spesies opportunis ni dia memerlukan salinity seperti yang tadi yang kita itu 28 hingga 30. Dalam 25 pun okey lagi. Tapi kalau setakat air tawar tu rasanya tak boleh Cik Ahmad Ujang. Dan itulah jawapannya Cik Ahmad Ujang. Tak boleh Cik Ahmad Ujang. Nur Hisham Yusof, ada lagi Nur Hisham Yusof. Ya, ada soalan daripada Encik Nur Hisham ni. Pihak Ayakuas ada menyediakan perkhidmatan khusus tentang pembenihan ketam renjung ke? Jika ada, macam mana nak mohon khusus tu? Ini Cik Nur Hisham, kita akan terangkan sebentar lagi macam mana nak mohon khusus dengan kita. Okey. Dan soalan seterusnya daripada Encik Mustaqim. Berapakah stocking density untuk ketam bunga untuk ternakan di kolam? Kolam macam mana tu? Kolam tanah ke? Tapi saya anggap soalan ni mungkin kolam tanah lah. Okey. Encik Mustaqim. Assalamualaikum Encik Mustaqim. Ini Encik Mustaqim. Stocking density ni kan dia bergantung kepada
kemahiran, dia bergantung kepada kerja, kesanggupan untuk bekerja. Paling senang sekali kan, kita baca lebih kurang dalam 1 square meter kan, bersamaan untuk cuplet tu, ataupun untuk daripada DOC 1 hingga 6 bulan tu, kalau nak terus masuk je benih, terus dalam kolam tu dia punya pikaan lebih kurang dalam 5 ekor untuk per square meter. Tapi untuk katalah ada satu kolam asuhan. Kalau kolam asuhan ni kita masuk lebih kurang dalam 150 ekor ke 200 ekor benih. Jadi kita partial harvest. Partial harvest ni maksudnya kan dalam certain yang tentu kan kita letak bumbu ketam kan, ataupun kita kurangkan air, kita pilih ketam-ketam yang pelbagai saiz, kita grading dia. Jadi ketam yang kata grade saiz dia 15 ataupun 15 gram dan sebagainya kita asing. Supaya kan dia sama satu saiz saja, senang untuk buat penjualan. Okey. Siapa ni? Encik Mustaqim. Right? Betul? Ada lagi? Okey, nampaknya soalan kita sampai sini dulu. Mungkin kita boleh berkenaan soalan tadi yang sama ada kita ada menyediakan perkhidmatan khusus. Mungkin kita boleh ke next slide. Dekat slide awak dia tukar next slide tak? Okey, ini kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak, di sini adalah senarai kursus dan latihan yang kami tawarkan di iAquas. Okey, antaranya adalah pengeluaran dan pembiakan anak benih, kursus untuk peternakan tiram, peternakan dan pembiakan rumpai laut dan rumpai untuk rumpai laut ya, peternakan dan pembiakan rumpai laut. Kemudian kita juga ada latihan untuk GIS, GPS dan penderiaan jauh iaitu remote sensing. Kami juga ada prinsip-prinsip pengurusan kesihatan dalam aquaculture serta prinsip pemakanan aquaculture. Dan latihan berkenaan dengan biosecurity dan aquaculture dan pengeluaran mikroalga. Okey, kami juga ada menyediakan kursus dan latihan seperti pengeluaran pembiakan anak benih untuk ikan keli, ikan koi, kerai, lampam Jawa, udang galah dan juga lampam sungai dan juga ketam bunga. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menyertai kursus-kursus yang kami senaraikan ini, tuan-tuan bolehlah berhubung dengan kami di website iAquas. Di slide iAquas, kami ada letakkan kami punya website, alamat website kami. Bolehlah berhubung dengan kami ataupun datang sendiri ke iAquas untuk berjumpa dengan kami semua. Okey? Sekian saja daripada kami. Cik Ani, ada apa-apa Cik Ani nak tambah sebelum kita mengakhiri sesi kita buat kali ini? Terima kasih kepada Dr. Farah dan semua tim, pihak pengurusan daripada atas sampai bawah, daripada kawan-kawan dan sahabat yang berjayakan webinar ini. Terutama kepada Cik Diva, Cik Nadia, Azrin, Min dan semua lapis belakang saya dan isi dan semua yang beri support kepada saya ini kali pertama. InsyaAllah dari masa kita akan berjumpa, bukan saya dah, mungkin ada lagi yang Cik Diva pula yang akan buat kondak sisi saya. Terima kasih Dr. Farah. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita mengakhiri sesi kita pada kali ini, sukalah saya sekiranya puan-puan boleh mengisi borang maklum balas berkenaan dengan kursus ini di link yang saya provide dekat chat box. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kita berjumpa lagi untuk webinar akan datang. Terima kasih.